Okay, berjumpa lagi kita dekat dalam The Siti Mary Show bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang istimewa yang akan membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Perlu ke mentor dalam bisnes ni. Sebelum tu, Mary nak korang yes, line okay. Alhamdulillah. Thank you so much. Sebelum tu Mary nak korang komen line clear atau tidak. Mary nampak macam gelap je ni sekarang ni. Line clear atau tidak? Hai Nurul Hazrin. Hai Nurul Syazwani. Hai Irin Jace. Hai Olivia. Hai Fira Christopher. Hai Feroline. Siapa lagi tu? Hai Daniela. Hai Ayu Renata. Hai Martha. Okay. Okay, yes. Nampaklah juga. Cahaya terang sekali. Okay, line semua clear, right? Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, hari ni Mary nak jumpa dengan you all. Seorang anak muda, seorang anak muda, tak nak cerah sangat, yang berasal dari Miri Sarawak, okay, untuk kongsikan dengan kita macam mana perjalanan dia dekat dalam bisnes Faithler. Dan yang bestnya, dia bermula daripada dropship guys, sehingga dia menjadi seorang leader, iaitu associate executive partner pada hari ini. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, Mary nak menjemput Bibi Lin Bibi, nama manja Bibi dari Miri Sarawak, untuk kongsikan perjalanan bisnes dia. Alright, hi Bibi. Hai. Okay, Bibi, perkenalkan diri sikit pada Mary punya tetamu pada malam ni. Okay, hai semua, selamat malam. Okay, saya Bibi, AEP bahagian Miri. Rambut gugur, Faithler kan ada, bless your hair. Selalulah intro macam tu. Perkenalkan diri. Okay, saya perlu ke sebut umur, rahsialah umur ni. Tak payah sebut umur pun tak apa. Tinggal dekat mana, ada berapa anak dan sebagainya. Okay, saya sebenarnya asal daripada Seri Aman tapi menetap dekat Miri. Sebab bapa kerja dekat Miri sinilah dulu. Jadi memang dah tetap dekat Miri. Tetap berapa tahun dah dekat Miri. And then saya adalah anak yang ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Okay. Alright, jadi kalau boleh kita lebih dalam lagi ceritakan bagaimana kehidupan Bibi dahulu sebelum memulakan bisnes bersama dengan Faithler. Okay, saya dulu keluarga saya bukan keluarga orang yang senang. Masa saya start sekolah menengah lagi, saya dah buat bisnes. Masih saya ingat saya buat bisnes daripada anyaman manik. Masa tu saya belajar dekat kakak saya macam mana anyam nama manik. Okay. Kami memang keluarga yang macam serba yang cukup lah, tak bebas dengan kewangan apa semua. Memang macam kais pagi makan pagi lah, macam tu. Jadi nak cari extra income tu, jadi saya buat tempahan manik tu. Masa tu 2018 saya startkan mula bisnes tu. Saya jual lah dengan rakan-rakan semua tu. And then saya juga pada habis SPM pula. PMR juga saya kerja sebagai waitress dekat hotel hinggalah sampai saya SPM. Memang berdikari cari duit sendiri. Nak extra income tu lah tanpa menyusahkan mak ayah macam tu lah, meminta. So kita fahamkan orang tua ni struggle lagi banyak. Bukan banyak lah, ada juga adik yang masih bersekolah. Macam gitulah, tak nak susahkan diorang, jadi berdikari lah. Masa tu dah start berdikari 2018. Saya memang minat dalam bisnes.
Sebelum saya jumpa bisnes ni semua, saya dulu pernah terjun dalam bidang pramugari. Saya cuma ambil course dia saja tapi tak turun interview. Ada turun satu kali tapi fail sebab tinggi dengan berat badan tak seimbang. Okay, malu lah nak cerita sebenarnya tapi memang akuilah. Itulah sertifikat yang saya tengah cari semalam, tak jumpa sertifikat tu. Saya ambil course pramugari, memang minat saya juga selain daripada bidang bisnes. Dan gambar sebelah saya tu last job saya adalah jadi guru ganti 2017. Itulah adalah last job saya sebelum saya betul-betul fokus dalam bisnes Fatflow tu. And then saya juga guru ganti tu. apa? Macam mana boleh jadi guru ganti tu? Oh, masa tu kakak saya yang suggest cuba awak apply jadi guru ganti. Dia cakap apply lah banyak-banyak sekolah. Jadi saya apply je lah, main apply saja. Jadi ada call dari satu sekolah tu, dia dekat dengan rumah saya. Saya juga ada ajar dalam bidang perniagaan juga masa tu. Macam tu. Memang dah minat lah dalam bidang perniagaan. Diorang subjek saya tu moral, memang subjek yang saya power lah diorang suruh ajar. Sekolah menengah lagi tu macam macam tu lah. Masa tu juga saya juga ada buat part-time. Tu macam apa? Macam mampu tak saya handle budak sekolah menengah. Kalau sekolah rendah masih okey lagi. Macam tu kan. Masa saya jadi guru ganti ni juga saya ada buat bisnes juga. Masa ni memang tak ada ilmu, buat je. Memang buat banyak produk, jual banyak produk. Jual handbag, jual kasut, memang jual macam-macam. Sebab tak tahu, tak ada orang guide, kira sell tak tahu, berapa sell sebulan pun tak tahu. Tak ada orang ajar untuk buat tu. Even pergi post barang pun tak ada orang ajar. Itu yang macam kebengangan saya jugalah kan, benda yang saya betul-betul nak belajar, orang yang boleh guide saya dalam bisnes. Itulah pentingnya ada mentor. Kalau tak ada mentor ni macam terkekial. Okay, jap. Tadi you sedang jadi guru ganti ni, tapi at the same time you buat banyak bisnes. I nak tahu kenapa. Kenapa? Sebab masa tu duit gaji memang tak cukup. Duit gaji seriously memang tak cukup. Dia macam dia bayar gaji hari. Kalau tak ada, contohnya kalau ada event macam camp dengan bersama budak, memang ada extra income Sabtu Ahad sebab punch card. Jadi besar sikit lah gaji. Sebab gaji satu hari RM50 diorang bayar masa tu. Dari pagi sampai jam 5 petang balik. Balik dari sekolah macam tu. So ada aktiviti kurikulum setiap petang macam tu lah. Jadi macam bila kira-kira gaji tak cukup apa semua, nak bantu parents semua, bayar bil elektrik semua, bayar kereta apa semua, tolong dia orang. Jadi sebetulnya yang membuatkan saya buat bisnes macam-macam lah. Lantak lah janji income masuk macam tu pada masa tu. Macam mana? Sebab terdesak ataupun sebab apa tu? minat ke macam mana? Dia lambat sikit. Mula-mula tu saya fikir macam terdesak sangat. Masa tu. Macam money. Sebab macam nak extra income lah. Macam terdesak semua. Nak cari kerja gaji tinggi memang susah lah. Memang susah nak cari kerja sekarang. Saya fikir macam tu. Tak nak buat bisnes juga. Macam tu lah pada saya masa tu. Alright. So, apa yang menyebabkan you pilih bisnes? Kenapa tak pilih another kerja lain yang tetap yang you boleh dapatkan monthly punya income tetap? Kenapa bisnes? Adakah you punya family ataupun keturunan memang suka buat bisnes ke? Ataupun you tengok kawan-kawan ke? You tengok kawan-kawan Facebook ke? Apa yang menyebabkan you boleh join juga bisnes tu? Dulu masa saya belum dapat kerja,
saya pernah jual baju saya yang masih elok tu, macam jual baju yang terpakai. Start dari tu saya mula macam wow, best juga bisnes ni, ada income setiap hari. Jual baju je kot, macam sehelai RM5 kita lelong macam tu daripada dia dalam amari. Start tu lah yang saya mula bisnes lepas saya habis sekolah tu. Tak ada kerja dekat hotel lagi lah masa tu. Saya buat bisnes start daripada jual baju je masa tu. Itu yang membuatkan saya nak lagi. Sampailah saya jual banyak produk. Sebab tak ada ilmu masa tu. Masa tu. Memang jual, memang hantam je lah. Alright. So, saya tanya, berapa sales you pada ketika itu? Waktu you jual banyak-banyak produk tu? Itulah yang saya cakap. Saya pun tak tahu income saya sendiri. Sebab tak ada orang ajar. Memang tak tahu. Janji duit masuk. Apa yang masuk account, macam tu je lah. Macam duit saya sendiri. Saya fikir macam duit saya sendiri. Macam tu. Sebab tak ada orang guide apa semua. Duit masuk and then dia keluar begitu saja. Ya. Macam tak ada nampak hasil ketika itu. Faham? Macam itulah dia. Macam main langgar je masa tu. Lepas tu pergi post barang pun tak ada orang ajar. Tak ada orang ajar. And then siapa yang ajar? Tak ada orang ajar. Saya masih ingat lagi, saya pergi inbox orang yang buat bisnes juga, sama buat bisnes. Saya try pergi inbox diorang, tanya macam mana awak post barang, dekat mana beli parcel semua tu. Tak ada orang nak beritahu ketika itu. Ada yang sin, ada yang cakap pergi sendiri tanya dekat pos laju. Tak ada orang yang nak ajar pada ketika itu. Itu macam tak apalah, saya pergi tanya sendiri dekat pos laju ketika tu macam mana beli parcel, semua isi, semua saya belajar sendiri masa tu. Sebab betul-betul tak ada orang bantu, tak ada orang guide. Faham. Alright, so pada tahun bilakah you mula mengenali Fafler dan you join Fafler? Hujung tahun habis saya jadi guru ganti tu hujung tahun 2017 macam tu, nak dekat 2018 saya sebagai pengguna. Masa tu saya ada masalah rambut gugur yang teruk. Saya memang tukar-tukar sempu dekat supermarket, saya tukar cuba sempu ni, cuba sempu tu, dia masih gugur. Sampai kan mak saya cakap boleh buat satu rambut palsu, rambut awak yang gugur teruk tu. Dia cakap cuba pergi jumpa cek dekat doktor. Dia cakap dah ketika dah tu Mary, dia suruh pergi jumpa doktor kenapa rambut teruk sangat gugur masa tu. Masya Allah. Scroll punya scroll, saya nampak serum yang transparent tu, masih stiker botol tu ketika itu. Dekat situlah saya mula coba PM agent masa tu. Saya guna daripada serum. Lepas tu barulah saya cuba dia punya sempu, barulah dia berkurang. Berkurang-kurang and then sampailah saya terjebak join business Fafler 2018. Saya start join. 2018 lah. Okay, so ini adalah permulaan you berbisnes dengan Fafler. Ni lama ni botol ni. Ya. Betul. Botol tu. Yes. Waktu ni founder you all masih lagi tampal sendiri, okay? Stiker tu hasil tangan orang kata. Air tangan tu. Alright. Okay. So nak tanya dengan Bibi lah. Apa perbezaan you buat bisnes yang banyak-banyak produk tu dulu tanpa orang guide dengan bisnes bila ada orang guide? Apa perbezaan dia? Jauh beza dia, sangat jauh beza dia. Masa tu saya join bisnes Fafler, benda pertama yang saya tanya dekat leader tu dulu, bisnes ni ada tak orang yang guide ajar saya? Itu benda yang pertama saya tanya dekat dia orang. Dia cakap ada orang guide apa semua. Itu yang saya join sebab dah bengang, tak ada orang ajar masa tu. Terkating-kating lah buat sendiri, langgar sendiri, janji income besar. Ya.
Jadi dia cakap ada orang guide, dia cakap ada orang ajar awak dalam bisnes ni, jangan risau. Dia cakap macam tu. Okey lah, saya nak join sebab saya juga pun guna. Saya memang peminat guna serum dia. Sebulan masa saya jadi pengguna tu, saya memang akan beli 2-3 botol. So, memang bagus dekat rambut saya. Alright. Okay. Jadi you join and then you tanya ada tak orang guide atau tidak. So, apa benda yang leader you guide pada pertama kali you masuk je, apa benda yang dia guide mula-mula tu? Okay, mula-mula tu saya tanya dia, sis, saya tanya dia macam ni, kalau ada orang nak beli, macam mana saya nak post? Itu macam bunyi dia macam macam mana soalan tu macam soalan orang yang bodoh kan, tapi lebih bagus kita tanya daripada kita tak tahu masa tu. Dia cakap macam ni, awak pergi post laju, awak tanya, awak bagi tahu nak beli parcel ni macam parcel macam ni. Jadi saya tengok ada parcel Prabaya. Saya tanya, apa beza dua parcel ni? Oh, dia ajar, dia explain lagi tu. Pada saya yang tak ada mentor semua tu, tak ada orang. Even kita inbox orang tanya, tak ada orang nak ajar. Semua macam selfish. Pergilah buat sendiri, tanya sendiri. Macam tu. Macam amazing. Benda tu macam baru bagi saya lah sebab saya memang tak ada ilmu masa tu. Itu benda yang pertama yang dia ajar. And then saya tanya dia, okay, bila saya dah dapat produk ni semua, macam mana saya nak kembangkan lagi? Sebab before ni saya tak nampak satu hasil pun. Saya cakap macam tu ni saya punya leader. Dia ajarlah macam mana rolling semua modal tu, kembangkan semua stok. Sampailah saya boleh stok yang banyak-banyak tu. Dia memang ajarlah, dia ajar step by step. Biar kita nampak bodoh dekat leader kita. Last kita yang dapat hasil tu. Dia memang ajar rolling cut. And then dia ajar macam mana kira sel masuk setiap bulan kena kira. Itu perbezaan dia. Dulu ada orang guide dengan tak ada orang guide langsung. Dulu memang tak tahu berapa sel masuk sebulan pun macam main rembat je, tak ada catatan. Memang janji duit masuk masa tu. Memang janji duit masuk. So you dah nampak lah perbezaan dia bila dengan ada orang daripada beberapa botol. Okay, faham. Okay, ni kalau kita tengok gambar kat sini, banyaknya you punya parcel ni semua. I nak tanya, adakah you bermula dengan duit puluh-puluh ribu atau macam mana? Bibi, cuba ceritakan sikit lah sedikit macam mana you bermula dalam bisnes ni. Ini memang macam pusing modal orang cakap. Memang jaga cash flow tu, itu saya cakap. Leader saya memang titik beratkan cash flow. Dia cakap kalau awak tak labur dekat stok, nanti stok awak tak akan kembang, awak tak akan nampak result. Jadi kita fokus lah untuk kembangkan stok, kembang sampai dia banyak macam tu. Kita macam pusing modal lah, tak kacau. Masa tu 2018 dengan 2019 kita tak kacau banyak untung. Memang more fokus kepada stok. Memang fokus lah untuk kembangkan stok. So pada permulaan tu you join Fairflow tu mula berapa ribu nak sampai banyak sangat stok tu? Pada 370 masa tu. Bermula daripada 370. 370. And then macam mana? Okay, 370 tu apa produk yang you dapat pada ketika tu, and then I nak tahu macam mana dia boleh jadi macam banyak tu. Macam dalam gambar tadi tu. Macam amazing gila. Apa yang you buat? I nak tahu benda tu. Dulu saya sign up macam next lagi kita sign up 370 kita dapat serum. Pada ketika tu lupa berapa botol serum sebab kita ada add on juga, boleh tambah tak? Saya tanya dengan saya punya leader, dia cakap boleh, okay, kita tambah. Masa tu dia cakap permintaan HQ sangat tinggi, jadi saya bagi apa yang ada. Macam tu lah ketika itu. Saya cakap tak apa, saya faham. Saya cakap macam tu. Kita mula daripada yang kecil-kecil, 10 serum, 10 shampoo, 10 conditioner macam tu.
Macam kita update lah, kita update pergi COD hanya sebotol juga, sebotol serum tu saja kita update dekat Facebook. Sebab leader kita juga ajar macam tu, update je walaupun sebotol serum untuk tarik orang nak join kita. Dia cakap tarik customer trust dengan kita ikut je apa yang leader ajar masa tu, kita ikut. Jadi saya cakap wow, bagus ada orang guide. Dulu main post dia tak tahu macam nak iklankan dengan cara yang betul ketika tu. And then kita rolling lah. Kita memang tak kacau banyak untung masa tu. Memang kita ada ambil untung sikit, tapi tak banyak sebab more kepada stok, kembangkan stok. Kalau kita macam kalau saya masih macam mindset pada ketika saya belum jumpa business Fabler tu, memang takkan kembang macam sekarang lah stok saya. Masuk terus guna. Ni ada orang ajar kita dah tahu macam mana flow dia. Kita ikut. Okay, yang dalam gambar tu berapa tu agak-agak cost untuk you restock barang yang banyak tu? Sampailah first saya break new record, saya restock dalam satu slip, restock banyak-banyak sampailah dalam 22,000 sekali restock. Wow. Ya. 370. But now you boleh restock kali 22,000. Wow. Ya. Amazing gila. Okay, yang kita nak tahu ni. Apa yang you buat? Apa yang you buat betul dalam business you ni sampai you boleh ada duit 22,000 untuk restock? Benda yang pertama yang saya buat, macam leader yang saya ajar, catat duit masuk dan duit keluar. Jadi kita tahu berapa duit masuk setiap hari and then berapa duit keluar juga. Macam tu. Jadi kita dapat manage. Bila ada team restore customer membeli, kita catat. Itu benda yang saya buat betul lah. Saya catat. And then masuk dia ke dalam account. Masuk dia terus ke dalam account. Cukup untuk kita restock. Kita top up stock. Memang fokus untuk kembangkan kita punya stok. And then itu yang saya buat betul lah setakat ni untuk saya sampaikan saya dapat restock sampai 22,000 tu, 22,000 tu. Sebab saya memang betul-betul menjaga cash flow saya sebab saya tak nak jadi macam saya yang dulu. Masuk terus makan duit tu. Sebab memang takkan nampak result. Faham. And then saya fokus pada Fabler ni je. Hanya fokus pada Fabler ni je. Kenapa? Kalau saya tak fokus, memang saya tak nampak. Kenapa fokus dengan Fabler je? Oh, banyak value yang saya nampak dekat Fabler daripada segi orang ada guide, ilmu semua. Memang banyak yang saya terima. Even macam mana nak buka SSM pun orang ada ajar semua, kena buka. Leader pun membebel dalam grup kena buka. And then leader juga ada ajak pergi kelas semua. Pada 2018 tu, saya macam ada tak buat bisnes ni pergi kelas sebab macam baru kan kita terjun dalam bidang bisnes yang betul-betul. Macam tak tahu apa-apa. Leader suruh join kelas masa tu. Ada tak bisnes ni join kelas? Tak tahu pula. Macam tu. Awak ni siapa suruh join kelas? Macam tu dalam hati saya. Tiba-tiba suruh kita join kelas. Macam tu. And then macam tadi saya ada nampak saya punya founder live pada 2018. Itulah turning point yang saya join IMKK 2018. Saya PM, saya punya leader, saya minta restu, saya nak join kelas. Macam tu. Itu yang membuatkan saya join kelas sebab saya nampak live founder saya. Tadi pun saya ada nampak memori tu. Itu yang mengingatkan saya, turning point saya join kelas lah. First class saya masa tu. I see. Apa yang membuat, apakah perkataan atau ayat yang membuatkan you
dengar tu and then you terus nak join kelas? Oh, masa tu dia share pasal Kenapa pula parent dia keluar masa tu. rabbit ni? Yang pasal parents dia tu, dia dapat membahagiakan mak ayah dia masa tu, and then turning point dia berubah bila dia ikut kelas tu. Jadi itu yang tergerak saya ikut, sebab memang itu yang big why yang saya sangat kuat, sebab parents kita asyik gaduh pasal duit tak cukup apa semua. Itulah yang saya cakap. So itu saya dah memang berdikari dari sekolah menengah lagi, sebab keluarga kita bukan keluarga yang senang lah. Jadi saya faham, saya tak jenis yang meminta-minta sangat. Walaupun kadang-kadang kalau terdesak sangat baru saya minta. Lepas tu saya nampaklah live dia yang nangis-nangis. Maaf tak, jangan bagi tahu sebenarnya leader. Mary, dia nangis-nangis masa tu macam aku kena join juga kelas ni. Macam tu. Lepas tu malam tu dia sambung lagi live, dia masuk dalam group memang khas untuk Favela, dia live, dia bagi tahu detik perubahan dia ikut kelas tu apa semua. Jadi malam tu saya PM leader saya nak join kelas tu, saya nak bayar, saya cakap macam tu. Masa tu akaun saya tak cukup, betul-betul tak cukup masa tu. Jadi macam masa tu ada cash saja, sebab dropship saya kebanyakan diorang bagi saya cash. Macam mana ni ya masa tu. Jadi macam saya berdoa agar ada siapa-siapa lah customer tu, tim saya restock malam tu. Doa lah sebab kita betul-betul nak join kelas tu, nak kita ambil seat VIP masa tu. Right. Jadi syukur juga ada tim saya kebetulan dia betul-betul restock masa tu, and then tanpa fikir panjang kita beli je tiket tu. Terus beli tiket on the spot pada malam tu juga. Bila tengok live kita punya founder, memang terus beli masa tu. Aku kena juga join kelas ni, macam tu. So ini antara kelas-kelas yang you join lah? Ni antara kelas-kelas yang you join sepanjang 2018, 2019, betul? Masa join kelas tu, balik kelas tu memang banyak dugaan lah. So apa perubahan selepas you pergi kelas dengan you tak pergi kelas, you duduk je dekat Miri tu? Apa beza? Banyak perubahan. Yang pertama, first saya balik IMKK tu, saya berubah 360 darjah. Apa yang berubah tu? Dulu kalau parent minta duit, asyik marah je. Korang ni tahu minta duit, cuba tak tahu tak betapa susahnya saya kerja dari pagi tu balik petang semua letih-letih. Macam tu lah, sejenis yang suka marah-marah dulu. Lepas tu marah adik-beradik yang suka minta duit dekat parent apa semua. Macam tak sukalah ketika tu. Lepas tu saya jenis yang keluar malam setiap hari. Setiap hari dulu memang teruk. Saya memang jenis yang teruk, sampaikan parents saya marah nak halau dari rumah sebab perangai saya teruk. Saya cakap macam tu dengan selamba, saya cakap macam tu dengan parents saya. Saya macam ni sebab saya stres. Saya stres, betul lah saya keluar setiap hari balik sampai pernah satu kali tu saya balik jam 5 pagi balik rumah. Itu yang buatkan bapak saya hot apa semua, bagus awak keluar dari rumah ni, dia cakap macam tu kan. Jadi masa tu saya tak dengar lah, buat bodoh je masa tu. Memang jadi anak derhaka sangat-sangat masa tu. And then selepas join IMKK ni memang banyak berubah langsung. Apa yang dok ajar semua tu macam ini yang buatkan macam rezeki kita stuck apa semua. Macam hidup kita kucak-kacir masa tu, sebab hidup saya dulu memang kucak-kacir kan, rezeki susah nak masuk walaupun buat bisnes banyak-banyak apa semua. And then balik daripada IMKK tu, the next day tiba-tibalah mak kita tanya, boleh tak bantu tambahkan pohon pokok buah ni untuk kebun kita. Macam tu saya tanyalah nak berapa pohon. Dia cakap 10 pohon. Jadi berapa satu pohon tu? Dia sebulan amang-amang tu ada yang 15, 20 lebih. Dia cakap macam tu. Kalau awak tak ada duit tak apa. Dia sebut macam tu sebab dia tak nak saya marah. Sebab saya selalu marah. Kalau diorang meminta ni saya selalu marah diorang. Asyik minta duit macam tu. Masa tu saya tak marah. Saya keluarkan duit. Sebab dok ada ajarkan banyak kita memberi, banyak yang kita akan dapat. Macam tu.
So you start Start tu berubah, saya berubah. you start ubah diri you dululah. Lepas you balik balik Saya kepada start ubah kelas. diri saya. Alright. So macam mana dari segi business you? Dari segi masa tu dari segi bisnes tu ada juga saya bagi tahu tim apa yang saya dapat masa tu. Saya buat live sharing and then leader saya suruh sharing dekat group besar, saya sharing juga masa tu. Macam memang berubahlah dengan orang sekeliling, macam start minta maaf, macam rendahkan rendahkan ego, minta maaf apa semua. And then saya pergi cari orang yang pernah jasa dalam bisnes, walaupun kita buat bisnes banyak-banyak produk masa tu, saya minta maaf apa semua kalau ada guris hati dia macam tu. Itulah start berubah and then kita ada ujian. Masa tu saya tak faham. Kalau kita start berubah, kita mula fokus tu saya tak faham kita ada ujian. Memang macam kenapa ni macam ni memang kita tak faham. Bila kita selalu live founder kita baru semula faham kalau kita nak ke next kita akan diuji dulu macam tu. Memang banyak dugaan pada 2019 tu. Memang banyak awal tahun tu memang banyak dugaan. Mak masuk hospital sebab you asyik pergi kelas and then you diuji, ada banyak cabaran lah sebab Allah nak uji ada you okay untuk dapatkan apa yang you minta ni. Macam tu lah lebih kurang. Alright. Okay. So Bibi, kita tak nak panjang-panjangkan lagi kan. Kalau you boleh share berapa sales you dapat sepanjang bersama dengan Faithful dan perbezaan sales dulu dan sales sekarang berapa? Pada 2018 sel tahunan dia, sel keseluruhan dia RM38,716. Okay. Waktu tu start 2018 tu as agent lah. Dah start dah mula dari agent. Okay, faham. And then? Lepas tu 2019 kita itulah dah balik dari kelas tu, dicuci, dibasuh semua tu, naik RM90,409.60. Yes, alright. So untuk 2020 saya kira sampai semalam, hari ni lah saya kira sampai hari ni 1 Januari hingga 17 September, total dia 276,886.10 ini setakat Ogos. Okay, so sales yang nampak dekat skrin ni adalah sales daripada Jan hingga Ogos. RM253,991.60. And then figure dia, sales yang dia dah capai sehingga semalam ada 276k dan bla 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 sen kan. Tahniah, nampak tak perbezaan naik gila tu. Okay. So Bibi, I nak you share dengan penonton kita dekat luar sana. Apa pencapaian yang you dah terima sepanjang you join dengan Business Faithful ni? Sebenarnya banyak, sangat banyak. Faithful ni memang banyak mengubah hidup saya. Bukan dari segi diri sendiri, hidup peribadi, tapi banyak benda yang saya achieve. Salah satu dia saya dapat bagi mak saya. Mula-mula dulu saya bagi hanya bermula daripada RM50. Orang malu tau nak bagi duit RM50 dengan parents. Tapi saya tak malu. Daripada saya cakap dengan tim saya, daripada RM50 itu awak boleh upgrade sampai saya dapat bagi diorang satu bulan RM1,000. Dah start dah mula bagi diorang konsisten RM1,000. And then saya bagi hadiah dekat mak saya juga. Periuk yang dia nak, lepas tu birthday dia yang lepas tu kita bagi perfume, handbag macam tu. And then saya dapat beli handphone untuk buat bisnes ni juga, beli laptop, printer. And then dekat belakang saya ni adalah almari pun hasil Faithful saya juga. Saya hadiahkan parents saya Astro pada Mei 2019. Masa tu mak saya asyik mengadu. 3 bulan dia tak tengok TV, dia cakap Astro Enjoy dia rosak. Dia asyik mengadu lah masa tu. Jadi tanpa fikir panjang kita beli je.
Kita beli je masa tu dekat mak apa semua sambung. Memang monthly saya memang bayar untuk diorang lah, sebab memang kita nak balas jasa diorang. Yang terima belun-belun dengan founder itu first time in my life saya terima bunga daripada orang masa birthday, 7 kuntung bunga ros. First time saya terima masa tu. Memang terharu sebab first time kita terima masa birthday, orang bagi kita bunga. Kek tu perkara biasa, tapi bunga tu memang macam first time orang bagilah masa birthday. Memang banyak achievement saya join dengan Fairflow ni lah, tak terkata. Amazing. Okay, sebelum kita mengakhiri kita punya talk show hari ni, boleh tak Bibi sharekan apa yang Bibi rasa inilah dia key kenapa aku punya bisnes boleh berubah, key point ataupun benda betul lah yang you buat sepanjang you berbisnes ni. And then bahagi sikit kata-kata nasihat kepada kita punya penonton pada hari ni. Benda betul yang saya buat adalah saya fokus. Saya fokus dalam bisnes ni. Saya pun dah mula tinggalkan dunia yang jual banyak produk apa semua tu, sebab leader kita ada PM. Awak ada jual benda lain dia cakap macam tu. Macam mana nak fokus? Saya pun ada tanya juga macam tu. Dia cakap awak boleh tanya fokus. Macam mana nak fokus? Betul-betul nak buat bisnes. So kita betul-betul tanya masa tu, macam mana nak fokus macam tu. Dia cakap awak boleh fokus and then bila kita fokus kita nampak result. Kalau kita mau lompat tu kita memang tak akan nampak result tu. Sebab itulah kena fokus. Baru kita nampak hasil dia. Itu yang saya buat betul lah. And then saya jaga cash flow saya betul-betul. Sebab saya tak nak ulangi kesilapan yang saya dulu, duit masuk pakai macam duit tu kita punya. Lepas tu tak ada nampak hasil pun. Saya memang menjaga cash flow saya. And then saya rolling saya punya modal semua, ambil keuntungan tu sikit. Kalau memerlukan duit ambil lah sikit, jangan ambil semua. Memang kita top up dekat bisnes, invest dekat bisnes tu. And then pentingnya juga bermentor lah. Kalau tak ada mentor macam saya cakap tadi, memang kita main langgar je, tak ada orang guide apa semua. Kalau saya tak jumpa, saya pernah cakap dengan diri saya sendiri, kalau saya lah tak jumpa bisnes yang betul macam Fairflow ni, saya rasa saya masih lagi jual banyak barang, saya masih lagi mencari bisnes apa yang boleh ajar saya sampai ke tahap ni lah, tahap yang saya sekarang ni. Bersyukur saya sangat. Walaupun lambat tapi saya bersyukur. Mana ada lambat, dia masih muda lagi. Oh my god, girl. Okay, saya rasa itu je kot benda betul yang saya betul-betul fokus buat. Okay, so nasihat kepada penonton untuk berjaya juga macam Bibi sekarang. Okay, nasihat saya juga, kita juga pun manusia biasa, ada juga up and down emosi tu, tapi kita kena kawalkan. Macam saya lah, saya akan stress, saya akan tengok saya punya big why, apa-apa impian, itu cara saya lah. Kadang-kadang tengok video motivasi, jangan down lama-lama. Kalau down lama-lama kita akan terkandas dekat bisnes. Saya pernah down juga dululah. Sampai cancel hanya 1,000 sebulan sebab down terlalu lama. Saya tak nak benda tu berulang. Kita kena pandai handle emosi kita lah. So tu pentingnya ada orang guide kita. Macam business Fairflow ni lah. Korang kalau korang masuk business Fairflow ni, korang akan di-guide. Memang beruntung masuk business Fairflow ni, sangat beruntung. Banyak value yang korang akan dapat. Dan nasihat saya juga kena fokus dalam bisnes juga. Jangan melompat. Kena fokus. Alright. Okay. So tu je. Nak share. Itu je. Thank you so much
Cik Bibi Lim Bibi yang sudi bersama dengan Mary pada hari ini. Thank you so much. And then Mary doakan Bibi capai target bulan ni, capai target tahun ni, insya-Allah, amin. Dan Bibi sentiasa dipermewahkan rezeki, dimurahkan rezeki, amin. Amin. Okay, thank you Bibi. Bye. Selamat malam. Mary dah jemput. Alright. Okay girls. Gitu. Okay girls. So itulah dia perkongsian daripada Bibi yang sangat menarik. Bibi bermula daripada ejen. Mary salah tadi. Mary cakap dia dropship. Mary kan dia dropship. So rupanya dia bermula daripada ejen. RM370. And then dia jadi stokis gold. And then sekarang ni dia adalah salah seorang leader iaitu associate executive partner yang dulu maybe 370 and then dia restock per botol, tapi sekarang sekali restock one time punya restock 22k, belum cakap sebulan lagi dia punya restock. So guys, kalau kita boleh fikir secara logik, macam mana Bibi boleh dapat sampai 22k? Itu pun sekali restock. Kalau sebulan dia restock berpuluh ribu, 50 ke 60 ribu, mana dia dapat puluh ribu tu guys? Sebab itu penting sangat ada ilmu, ada mentor dan fokus dengan apa yang kita buat. And then jangan lupa jaga juga kita punya cash flow sebab itu sangat penting. Kan? Kalau kita ada ilmu, kalau kita ada ilmu, kita fokus pun, kalau kita tak jaga cash flow pun takkan jadi banyak duit kita. Duit kita tu takkan jadi beranak tak ada. Okay. So memang best gila perkongsian Bibi pada hari ni. Mary harap korang semua boleh belajar sesuatu daripada Bibi. Bibi sekarang ni untuk pengetahuan korang dia sedang untuk buka outlet di Miri. So kita sama-sama doakan supaya dipermudahkan urusan Bibi untuk buka outlet di Miri. So senanglah orang Miri nanti boleh ambil je store dekat Miri Bibi punya outlet. So I think itu sahaja untuk hari ini. Mary doakan korang semua pun boleh berjaya kaya macam Bibi, insya-Allah. Trust your process, fokus dan konsisten. Alright. So bagi siapa yang belum lagi masuk dekat dalam Tips by Siti Mary, Telegram Tips by Siti Mary, korang boleh masuk dekat Telegram Mary tu. Di situ Mary ada share banyak tip business dan motivation. Kadang-kadang bebel pun ada. And then jangan lupa juga untuk mengetahui promo-promo dan update terbaru tentang Faithler yang memang sentiasa ada promo yang best-best, yang gempak-gempak dan katanya bulan depan nak keluar Hemas baru. Free sikat lagi tu. Tapi sikat macam mana tu, itu yang korang kena nantikan. So kalau korang nak tahu apa benda yang best-best berlaku dalam Faithler ni, korang kena masuk dekat dalam channel Telegram iaitu Faithler Lover. Okay, search je dekat Telegram Faithler Lover. So itu sahaja. Mary nak tarik diri, undur diri dulu. So kita jumpa lagi pada hari esok, hari Jumaat, hari last di Mary Show untuk minggu ni. Ya ke? Betul. Esok hari Jumaat. Betul. Esok hari last. Okay. So kita jumpa lagi pada hari esok dengan tetamu istimewa Mary nak bawa lagi untuk korang, untuk share lagi banyak ilmu pada korang. So kita jumpa pada hari esok pada pukul 9 malam di tempat yang sama iaitu FBPC Timaran Samad. So itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.